Stop transcription. Okay, so kita hari ni kita akan masuk topik fizik dalam game ataupun dalam game lah. Game. So ini topik yang terakhir untuk chapter untuk game engine ni. So nanti kita akan do the next following 2 weeks lagi, yang which is yang tinggal adalah week yang kata apa? Week 13-14 lah. Okay. Maksudnya week sebelum study week lah. Okay, kita akan do some division dan sebagainya lah, tengok mana-mana ni, dan juga ada sesi presentation untuk the project yang sebenar saya ada bagi tu, dan juga peluang untuk you guys nak settlekan you guys punya workshop tu dan sebagainya kan. Okay, ataupun yang ambil workshop 1 dan SM dan sebagainya lah. Okay, so fizik dalam game engine lah. So ni topik ni memang interesting, which is this is my expertise sebenarnya dalam game. Okay, so dalam bila kita fizik ni ada pelbagai sebenarnya. Fizik dari segi gerakan, dari segi macam ni hentaman, collision kan, and then fizik dari segi orang kata apa, macam gerakan, hentaman, dan satu lagi ada dari segi respon tertentu lah terhadap sesebuah objek. Sebab bila kita sebut dunia nyata ni, kalau dunia nyata memang pelbagai benda tu dia ada punya sifat dia lah kan. So kita akan tengok nanti satu one by one lah. Okay, so sebenarnya dekat Ulearn tu ada, saya letak YouTube yang saya pernah dah letakkan dua video saya yang sebenar aja. So kamu pun boleh refer balik, tapi mostly yang ni saya lebih simplifykan dia supaya ia taklah orang kata cover everything. So apa yang ada dekat dalam YouTube tu mostly dia adalah untuk subjek computer grafik, interaktif computer grafik. Okay, ada yang for masters, ada yang for degree. So benda tu orang kata apa, dia agak menyeluruh lah, tapi kamu menjadikan sebagai rujukan lah. Okay, so kita akan tengok dia is not really fizik dalam ni. Fizik yang senang tu dalam ni mostly ada lebih kepada collision detection sebab dalam game engine semua mesti ada collision dia lah. Kamu letakkan dia apa, cube ke cuboid ke sphere untuk mewakili collision tu kan. Kita just on enablekan dia kan kat Unity tu kan, untuk kita adakan dia punya collision dia kan. So simple kan. Tapi dari segi macam mana dia implement tu, itu ada mathematics formula lah dalam tu. Okay, mathematics formula dia bergantung sebenarnya ada dalam mathematics. Cuma saya nak terangkan kat kamu dalam game ni, apa sebenarnya fizik dalam game ni, adakah sama dengan dunia nyata ke ataupun tak kan. Okay, belum tu juga tak takut saya cakap seorang-seorang. Dengar komen kat bahagian tu lah. Boleh dengar? Dengar saya dengar. Okay, good. Ada seorang lah respon. Okay, game does not use real physics. Okay, betul. Sebab apa? Sebab kalau dah guna real physics, macam mana takkan ada real physics? Ianya menghampiri real physics. Even dalam simulation pun kita taklah gunakan real physics. Kita hanya gunakan formula. Semuanya dah bergantung pada equation. Kalau kita nak guna real world punya equation, salah kan. Ni alam ni, zaman orang kata alam ni, orang kata alam di universe ni, fizik dia of course lah something yang bukan dia dijangkaui oleh pemikiran manusia lah. Kita hanya bergantung kepada formulation kan, mathematical formulation. So bila itu untuk simulation pun dah ada some menghampiri real physics. Dia guna calculation lah, gunalah super computer untuk calculate each of the interaction ke, ataupun ball tu dia nak bouncing ataupun sebagainya lah kan. Tapi dalam game dia dia tak gunakan seperti simulation. Dia guna pun yang orang kata apa, setidak-sekiranya dia pada approximate je. So dia just orang kata apa, dia so like dia just bagi anggaran lah, approximate anggaran. Okay, so memang itu yang berlaku lah. So dia gunakan. It's why contohnya kalau dunia nyata ni, kalau dunia nyata kita ada sebuah kereta tu, kalau dunia nyata ataupun anything lah, everything lah, barang atau termasuk diri kita sendiri terdiri daripada atom kan, ada apa, ada proton, elektron ke kan. So dia ada atom tu. Tapi bila kita sebut dunia virtual, okay,
Dia terdiri daripada polygon. Polygon tu dia ada empty shell. Kamu buat kamera pun dengan cara cantik pun dalam dia tak ada isi, kosong, lohong, kosong lah, kosong. Tak ada kalau kamu buat manusia secantik mana pun dalam 3D, dalam dia tetap kosong. Tu kan. Itulah dunia virtual. Dia mana kita buat karakter pun dalam dia tak buat pun jantung. Boleh lah kita buat. Jantung pun kita boleh orang kata apa? 3D kan. Tapi dia tetap tak diisi, jantung tu tetap tak diisi. Dia kita letakkan function dia je macam mana. Mana kita buat satu function untuk mengepam lah, untuk buat peranan darah dan sebagainya, contoh lah kan. Kita terpaksa formulatekan dia. Tapi dia sebenarnya adalah empty shell je. So dia tak boleh nak buat macam real physics. Macam tekanan apa semua tu dia tak boleh nak rasa. Melainkan kita letakkan macam empty shell tu, macam kalau dia ada something, value something, letak function lah, is function. Letak function dalam satu, kamu buat coding buat sebuah kereta, kamu buat function kereta tu banyak. Function dalam kereta tu boleh on aircon, boleh ada suhu dia, so ataupun boleh apa lagi, boleh on lampu dan sebagainya. Function lah kita kena buat is function tu for the car lah. Berapa banyak function kamu nak buat? Buatlah sebanyak yang mungkin kita boleh buat dekat dalam coding kan. So ada banyak lah. Kamu buatlah kelas kan, kelas car, dalam tu ada function untuk kereta tu kan. Kamu buat sebanyak mana yang mampu. Kemudian each of the tu ada function lah tu ada variable dia kena pass semua. Itu baru kereta kan. Bayangkan kalau sebuah kereta yang ataupun seorang manusia yang ada setiap tulang tu ada function dia macam mana nak bergerak kan. So it's not real physics lah digunakan dalam, bahkan dalam simulation pun dia memang kita just bagi dia some variable je kan. So tambah dalam dunia game, orang tak peduli pun sangat. So di dalam dunia game ni kan, kita just nak main dia untuk approximate je. Okay, detail-detail yang ada pun yang dia boleh buat, dia just menggunakan kita kena tengok ni body volume kan, dia dan dia hierarchies kan sebagainya kan. Itu yang berlaku lah. Dan respon pun kadang dibuat supaya benda tu dia, orang kata apa, dia nampak, orang tak nampak sangat lah dengan mata kasar kan. Tapi sebenarnya dia respon tu, bila contoh kereta berlanggar tu, dia tunjuk lah some simulation, dia gecai dan sebagainya kan. Okay. So antara game-game lah kita tengok, tadi kita tengok game Forza kan, Forza Horizon 5 tu, yang game of the year kan, saya tengok IGN tadi. Okay. And then this is some dia yang guna fizik di sini dan sebagainya kan. Sangat interesting yang guna fizik ni. Fizik ni berkata selalunya adalah lebih kepada kalau berat dia akan jatuh dan sebagainya. Tapi kita bagi variable sebenarnya. Dia sebenarnya bukan dia guna fizik itu, tapi kita give some variables, give some function. Kalau ada berat lebih ni, dia akan jadi macam tak menampung ke. Kita kena bagi a command function untuk for the each of the thing dalam virtual environment tu lah. Okay. Yang lain tu serahkan kepada in term of dia punya animation, visual dan sebagainya kan. Bagulah. Okay, kalau collision ni senang je. Dalam dunia nyata dengan dunia tak nyata, dunia virtual lah. Dunia nyata tu memang dua benda yang bersentuhan lah kan. Bersentuhan. Get to in contact. So itu dalam dunia nyata lah. Dalam dunia virtual pun sama ke? In contact. Tapi dalam in contact, dalam dunia virtual ni dia lain sikit. Dia istilah sebenarnya dia contact dan overlap. Dia mesti overlap. Kalau dia tak overlap tu dia tak dikira collision lagi. Maksudnya kalau dua benda yang sangat rapat, bersebelahan kan. Contohnya aku tak dapat start on camera kan. So on camera sikitlah. Mana camera? Okay. Kalau dua benda on kan kamera. Apalah, kamu bayangkan je lah kan. Kalau kamu letak dua benda yang sangat rapat, tapi jangan sentuhkan dia. Okay. So memang dia tak collide lah pun, dia tak nampak collide. Tapi kalau kita nampak, kalau kita ambil tangan kita kan ada rasa kan kat tangan, kita sentuh laptop, ada rasa. Tapi boleh tak kita buat tangan kita betul-betul menghampiri dalam jarak 0.00 nanometer dengan laptop, tapi tak bersentuhan pun. Macam mana tu kan, susah kan. Tapi apa yang berlaku dalam dunia virtual, tak nak dia terpaksa overlap. Dia mesti overlap. Overlap tu mungkin mata kasar memang sangat tak nampak lah. Tambah macam Roblox tu lagi lah, biar dia overlap terus. Tangan tu termasuk terus dalam anggota badan orang lain ke kan. Tak kisah. Collision dia ada, tapi dia tak guna yang sangat detail lah. Tapi seronok je orang main kan. So sebab tu, kalau kita buat game ni, contoh game yang terutama yang for fun, it's not necessarily you guys nak kena implement dia alamat collision yang sangat hebat lah ke, tak perlu pun. Okay?
Itu je, sebab orang nak main je game tu, yang penting game tu jalan story bagus kan. Kadang-kadang suka jalan story dia bagus. Kadang-kadang ada yang suka grafik bagus pun tak guna. Saya memang tak suka sangat kalau grafik bagus tapi jangan cerita, alamak macam hampir je kan. Sebab tu zaman sekarang orang start main storytelling, melainkan game-game yang casual lah, macam kamu main game-game yang macam orang kata apa, matchkan diamond tu semua tu kan, tu tak ada masalah lah kan. Game macam Mario Party tu dan game semua, terutamanya game yang dekat Nintendo Switch kan, kan game dia simple, very simple kan dan sebagainya kan. So it's not necessary kita nak implement the physics, tapi kita belajar lah kan macam mana game engine tu implement kan, tengok macam mana. Okay, Physics library, okay, ada banyak. Contohnya Open Dynamic Engine ni salah satu lah. Bullet Physics Library, Havoc, Physics X by NVIDIA. Sebelum ni Physics X tu dia standalone je, dia ada cycle. Dia macam ni lah, macam contohnya saya dengan beberapa team buat satu open source main library Physics. Ada matematik ni, formula bla 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 masuk dalam tu kan. Tu NVIDIA nak beli, so jadilah kaya saja sebagilah kat orang. Tapi dia cakap lah, okay Hamzah, kau boleh stay dalam company ni, aku bayar, masuk dalam bank duit saya 5 bilion katakan dia masuk. Okay lah, dia dijual kan. Sebab tu yang saya cakap macam MySpace kan. MySpace kan dah dia dijual kat orang lain kan. So dia dapat duit. Dia enjoy satu dunia kan. Gerak-gerak. Macam tu lah, mana kita banyak macam tu. Banyak style-style dia macam dia ni untuk buat bisnes kan. Dia found a company. Dia buat company tu bagi naik semua. Dia jual syarikat tu. So dia, and then dia hubung dengan lain. Tapi tak semua mampu macam tu lah. Dia buat syarikat, dia bagi base. Selama 2-3 tahun memang outstanding naik, dia jual kan. Dia jual lah. Dia manggungkan syarikat tu dalam 1,000 kan. Tu naik dapat ni. Lepas tu dia ada syarikat lain nak beli 1 juta ke 2 juta kan. Oh bagus ni, dapat income 2 juta kan. Terus dengan 2 juta tu dia kembang buat bisnes lain pula. Buatlah perhotelan ke apa pula. Hotelan sekali bagus. Dia jual hotel tu dari 1 juta dapat 5 juta kan. Itu cara bisnes macam mostly main lah. Bukan main property dan sebagainya. Itu bisnes cepat lah kan. Sama lah membeli ni macam Facebook beli Oculus, di Instagram kan. WhatsApp pun dia juga kan. Betul. Okay. Sebab tu mainkan Telegram kan. Sebagai Telegram lagi bagus. Sebabnya Telegram bila kita nak export, terutamanya bila kamu tukar phone, masalah WhatsApp ni sebenarnya. Terutama daripada Android ke iPhone. Kalau Android ke Android tak ada masalah. Tapi sebab dia biasanya Android, iPhone itu je. Dia tak boleh kalau siapa switch antara dia susah. Sebab dia tak ada backup dia. Sebab dia iPhone dah ada iCloud kan. So boleh gula kan. Ni tambah software pula. Okay, so ada banyak library ni. Okay, saya tak pernah guna semua. Mostly saya guna PhysiX dan HavoX. Okay, so NVIDIA dalam PhysiX dalam NVIDIA. Dari Unity pun ada game engine. Okay, so collision ni, in term of collision, sebab dalam physics ni saya lebih nak cakapkan berkaitan dengan collision. Collision ni dia ada 2 part. Selalunya 2 part. Sebenarnya saya nak cakapkan ada 2. Satu broad, satu narrow. Broad ni lebih kepada kita gunakan representative of the object. Okay, cuba kamu bayangkan satu masa game kamu ada guna sentuh tak benda ni. Okay, so dalam objek yang kamu buat pakai 3D kan terdiri daripada polygon kan. Okay, buka sikit lah, kan tak buat ini buku kan. Okay, terdiri daripada polygon. Polygon tu saya anggap segitiga lah. Ada terdiri daripada contohnya dalam 1000 polygon, 1000 polygon tu maksudnya ada triangle, ada satu polygon satu segitiga tu lah. So ada 1000 polygon. So 1000 polygon ni dia buatlah bentuk kasut lah. So kasut ni 1000 polygon. Okay, kasut tu dia nak baling ke benda ada kasut. Contoh dia main pertandingan baling kasut. Kasut ke kasut dah. Ini kita buat dalam V2 lama ni, kita ada implement. So kita baling kasut. So kalau dunia nyata kita tengoklah baling kasut tu senang kan dia detect macam mana sistem dunia kita ni ada collision dia dapat detect dia terbalik kan. Tapi dalam V2 lama kalau kamu baling macam tu tak letakkan dia punya function, dia tembuslah kan, tembuslah kasut tu. So kamu kena buat dia punya sounds like macam checking dia. Checking tu supaya dia nak apa bila dah berlaku macam tu bersentuhan dengan kasut A kasut B lah. Kasut A dengan kasut B tu bersentuhan nak buat apa? Dia nak terus melekat ke situ statiknya tu. Mana kita baling melekat. Ataupun terpelanting tu ada fizik dia lain pula. Masalah betul lah banyak sangatnya dalam V2 ni. Tak apalah, wujud dalam game engine dah buat dah senang cerita kita kan. Kan? Tapi ada calculation dia lah. So kalau kita yang buat game engine tu yang dia punya engineer yang programmer dia lah yang kena buat kan. So
bila nak check 1000 poligon dengan 1000 kasut A dengan B tu dulu sama 1000 poligon 1000 poligon. So 1000 poligon dengan 1000 poligon. Cuba kamu bayangkan nak collision dalam collision ni bertindak, dia akan check poligon by poligon. Okey? Dia check poligon by poligon. So yang triangle tu ada 3 segi kan, 3 line. Kamu ambil 3 line kan? Line gabungkan dia 3 kan. So kamu dalam dunia komputer grafik orang panggil tu sebagai edge, edge lah, edge. Sisi. Bal. Kau hilang kan? ke mana tu? Ha? Termute pula. Okey. Dia ada 3 vertices. Okey. Vertices. Sorry, tadi saya termute. Tak tahu bila saya termute. Tak apa. Okey. Anggap kasut A dengan kasut B ada poligon, 1000 dengan 1000 poligon. So dia kita baling. So kita nak kena dalam dunia grafik ataupun dunia collision ni kita kena check poligon by poligon. Okey, tak nak kena check lah. Ini kalau kita tanpa ada page yang lain ni. Okey. So 1000 poligon ni nak check dengan 1000 poligon ni kita kena namekan dia. Contohnya poligon A A tu kena ada A anggaplah A1 hingga A1000 kan. Dan kasut yang kedua B1 hingga B1000. So A1 tu kena check dengan B1, A1 dengan B2, A1 dengan B3. So repeat dah 1000 dah 1000 apa? 1,000,000 kali testing kan. Tapi komputer kan cepat je. 1000 testing tu 1,000,000 testing tu tak kejap je lah. Tak sampai 1 saat pun kan. Contohlah. Tapi kalau 1,000,000, tapi kalau kita ada kasut tu sebanyak 100 unit ataupun 1000 unit, katakanlah kita buat simulation, 1,000,000 kasut jatuh daripada langit. Macam mana kan? Berat lah kan? So di situ datangnya broad pace collision detection kan. Broad pace ni macam mana? Apa yang broad pace? Broad pace tu kita representkan dia dengan satu dipanggil sebagai bounding value. Nanti kita tengok kan. Bounding value ni satu representative. Daripada 1000 poligon tu kita present dengan 5 ke 6 poligon je. Sebab dia kita dah bentuk cube. Kalau sphere lain. Kalau cuboid lain. Cuboid pun mesti 6 sisi kan. Dia pakai space 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Okey. Ada pakai cylindrical, ada dia punya equation dia, okey. So kita pakai broad pace. Narrow pace ni macam mana? Narrow pace ni once kita dah detect collision, okey, baru kita akan jalankan dia punya yang poligon tu. Okey, tapi dalam narrow pace ni ada pelbagai teknik. Dan broad pace pun ada pelbagai teknik juga lagi. Okey, so narrow pace ni kita nak orang kata apa secondary test. Tapi dalam game tak ada narrow pace ni. Dia sebab dia terus masuk broad pace je. Dan broad pace pun dia broad pace ada middle pace mana, ada middle between broad and narrow, di mana dia akan divide yang representative tu to few yang orang kata hierarchiskan dia simple version dia, okay. And then respond tu of course lah apa yang akan berlaku, dia nak terpanting ke apa, kita kena ada function untuk handle that things. Dia nak terpanting ke, dia nak terbenam ke, dia nak terstatic ke, kita kena buat function tu. Tapi tak sentuh collision response tak sentuh. Okay, good one, next. Broad pace ada dua, bounding volume dan juga spatial state division. Dua-dua diserang je. Bounding volume objek dia representative kan. Di belakang gelap sebabnya belakang ni mencari-cari. Okey, dan satu lagi spatial state division ni nama dia space. Sebenarnya space tak division tapi dinamakan kadang spatial lah, spatial dalam space yang sama je. So environment tu sendiri dia bounding dia rangkumkan and then dia divide a few section. Ada banyak formula dia. Okey. Kalau narrow pace pula ada pelbagai GGK algorithm, Minkini, conservative. Narrow pace ni dia susah sikit. Dia mostly for simulation. Kalau kamu nak cari googlekan dia, sila googlekan. Contohnya saya kenalkan GGK. GGK ni nama orang tiga bersaudara lah, 3 researcher, Gilbert, Johnson, Curti nama dia. Orang putih lah. Tak tua pun lagi pun, bukan tak tua, maksudnya tak lah ni, diorang ni pada tahun 1990 lebih. So right now mungkin diorang dah umur sekitar 60 ke 50. Lepas tu diorang buat ni, diorang researcher. Okay, sama dengan Linkeni ni, dia punya orang yang buat ni pun masih lagi umur dalam sekitar 70-80 kot. Hidup lagi. Macam mana kan? Macam mana maksudnya? Dunia grafik ni masih muda. Okay? Kita ada 3D pun masih tu 80 lebih. Kan?
Waktu tahun saya lahir lah, 80 lebih, 85 saya lahir. Okay. And then formula-formula ni semuanya lahir sekitar tahun 1990 macam tu lah. So that's why thanks to this programmer kan, diorang contribute to the dunia of the very near realistic simulation lah kan. Kita dapat tengok macam-macam. Tapi sebagai end user kita dapat terus apply, terus guna kan. Dapatlah tengok Forza kan. Forza tak tahu dia guna engine apa. Okey, siapa tahu Forza Horizon guna engine apa? Saya tak tahu. Ada jawapan? Cuba Google. Nanti beritahu saya. Dekat komen tu. Okey. Rasa mesti dia guna game engine ni sendiri kot. Okey. BV. Ini body volume. Dia ada sphere. Ini biasanya kamu bisa jumpa ni dalam Unity. Ada AABB. Okey. Axis align bounding box. Okey. Ada oriented bounding box. Apa beza OBB dengan OBB? Tak ada beza pun. Bezanya dia sesuatu tu boleh menyengit. Dia boleh menyengit. Okey. Oriented bounding box. Dia boleh objek tu pusing, dia pun pusing ikut sekali. Tapi testing dia lagi susah. Okey. Tapi bukan susah sangat pun, susah sikit dah. Tapi susah. Saya tak buat pun, saya buat AABB testing. Masa sebenarnya research saya, masa PhD, saya concentrate on AABB. Okey. Tapi saya boleh pergi neuropace. Sebenarnya tu untuk buat pace je. Satu lagi KDOC. Okey, KDOC ni, K tu sebenarnya melambangkan angka. Macam AABB tu dia 6 dot. Dia dot tu maksudnya discrete oriented polytope, maksudnya surface lah, macam surface. Okey. Cuma dia ada nama saintifik dah. Lepas tu ada yang version yang advanced. Dia macam advanced version of the AABB lah. Sudah ada 14 dot, 18, 26. Banyak lah, dia tak kisah nombor berapa. Tapi lagi dia tinggi, lagi of course lah. Sangat expensive lah dengan calculation. Ada banyak lagi oriented dots lah, ellipsoid, guna cone kan. Macam piramid tu kita guna bentuk piramid lah kan. Kalau spherical, kalau macam tin, minuman tin kan, kita guna collision spherical lah kan. Okay. Itu aku lah. Okay, so dia ada function di sini. Contohnya kalau kita guna lagi, orang kata apa, lagi banyak sudut tu, lagi banyak dia punya syarat dia ataupun lagi kompleks, dia akan of course dia akan test contoh ni yang bawah ada fastest test less memory. Tengok nak panah ke kiri. So kalau kita ke kiri tu kat bahagian sphere dia makin senang cepat test dia. Tapi of course lah kamu tengoklah AABB tu ataupun sphere. Kadang-kadang dua sphere yang berdekatan nampak macam sama kan. Okey, bagus. Terima kasih Ashraf bagi tahu saya Forza test game engine. So dia punya sendiri lah. Tak tahu lah kita boleh dapat. Dia free ke tak free? Kita tengok free ke tak? Tak free go, mesti dia pakai kan. Okey. Saya tunjuk tadi yang contoh speaker tadi kan. Apa kelemahan pakai BB presentation ni? Ini kelemahan dia. Tunjuk tadi mana dia? Ni. Contoh nampak objek sebenar tak collide pun lagi, tapi dia dah nampak dia beri respon collision kan. So macam mana nak buat tu kan? So tak ada cara lain, dia terpaksa ada cara yang lain, iaitu dia terpaksa hierarchikan lagi. Hierarchikan lagi tu maksudnya dia kena pecahkan AABB ni. Contoh ni dia guna box kan, ataupun bentuk ni kan untuk apa? Angle, bentuk square ni, square atau angle lah, tak kisahlah. So dia pecahkan lagi jadi two separate ABB contohnya, dan untuk wakili satu objek. Dia ada lagi dia bagi sebagai hierarchies. Okey. Sepatutnya saya nak select kat sini. Mana dia? Select kat sini. Ada satu lagi, bounding volume hierarchies. Hierarchies ni dia tak ada apa, dia sama je dengan bounding volume, tapi dia further pecahkan lagi objek ni, wakilkan lagi supaya dia simplify as much as possible. Tapi ada further testing lah. Okay. Lagi. So kalau yang kata better bound, better culling ni betul lah. Lagi kita ke arah kanan ni kan, so dia akan lagi banyak orang kata apa, accurate lah. Okay. So tapi sebenarnya setakat ni yang nampak yang kelima-lima ni ada diimplementkan dalam game engine. Bahkan perkembangan komputer kita, RAM, memori kita makin hebat. So formula ni tak perlu risau dah. Diorang dah memang dah sangat bagus dari segi collision. Bahkan ada teknik lain tak perlu menggunakan macam kat mobile, dia tak perlu gunakan BB ni pun. Dia guna satu sebagai SDF ke SDS. Saya ingat teknik dia. Teknik dia lebih kepada dia guna macam distance punya calculation. Dia check distance, okay.
Dia check, dia ambil variable nilai yang paling terdekat antara both object. So and then dia bila makin dekat dia akan check distance. Dia akan sentiasa check distance tu. Kalau makin dekat, makin jauh dekat dan makin negatif, contoh bila dah negatif dia akan diri sebagai collide. Okey, macam tu ada cara dia. Dia ada algoritma dia lah. Okey. Okey, ini contoh ABB ya. So kamu tengok ABB ni kok simple je. Dia wakilkan dia, contohnya kita buat koordinat kat sini. Koordinat XY tahu kan? Kalau X min, X max bermaksud contohnya kini koordinat dia kosong, sini 1. So 1 tu jadi sebagai X yang maksimum lah, koordinat X yang maksimum. Kalau Y samalah. Ni kita rename conversion je, tak ada apa pun. Okay? Just kita cuba nak wakilkan X min, Y max, S max, Y max. So sini memang S max, Y max lah, sebab ini X yang paling kanan, Y yang paling atas. Okay? Apa tu? Okay. So and then sini dia punya dy, distance dia, dx. Selalunya dia punya ataupun ry, rx. So depend lah. Dia punya jarak distance saja. Okay. So macam mana kita nak buat ABB ni? Contoh di sini letak ni. Okay. Ni contoh dia. Semua ni diwakilkan oleh ABB lah. Nampak? Ini nampak ni kita hierarkis ni. Dia pecahkan dia kepada 1, 2, 3 kompartmen. So kalau dia contohnya, okey, ni bagusnya. Bagus kebetulan ada gambar ni. Contohnya ada satu lagi kereta berlanggar dengan dia. Dia akan check berlanggar yang ada depan ke, yang tengah ke, yang belakang. So yang belakang ni nanti, kalau kena yang belakang, so belakang tu akan jadi respon lah. Dia berlanggar, kena. Okey. So nanti akan respon lah, meletup ke, dia terpelanting ke, force inbound ke, apa ke, atau macam mana. Kita kena set ke function lah. Dia kena ada function lah. Okey. Kena ada satu hukum gravity dalam game kita tu lah. Takkan mostly gravity dia dah setkan dalam tu kan. Dia boleh ambil, dia ada fizik dia. Dia dah calculate semua, kita dah boleh tu pakai je. Tapi kalau kita programming from scratch, bukan gunakan scratch. Maksudnya kita codingkan dia secara raw programming. Kita gunakan OpenGL dengan C++ tu, kita terpaksa akan setkan dia. Ataupun guna Relic kan, terpaksa setkan dia, function dia lah, respon apa yang berlaku. Kalau tidak sekadar dia tak, kita just sekadarkan dia just tak boleh pergi lah. Macam ada wall situ kan. Tapi kalau nak efek bagus, kita kena pastikan dia ada respon something lah. Okay. Okay, spear. Spear lagi dah sangat senang. Di mana dia gunakan radius je. Contoh, okay. Kamu ada anak ni. Okay. Ni kebetulan slide ni semua saya ambil daripada slide. Sebab apa ada figure 2.16 semua tu kan. Flight ni saya ambil slide daripada saya punya Viva masa PhD. Okay. So saya ambil senang terus. Sebab memang dah ada, saya ambil. Okay, dia gunakan radius. Sebabnya, by comparing the distance between the center of the sphere and the sum of the radius, okay, of both sphere, mana katakanlah ada dua sphere ni sini. So kita boleh check kalau dia collide, mana kalau radius tu less than the sum of two radius. Contohnya radius satu, dua-dua anak ni of course dah saya sama kan. Contoh radius dia adalah sekitar 6 cm. 6 unit lah dalam virtual environment. Dalam VE ni mana ada VE, VR samalah, virtual reality, virtual environment kan. So bukannya ada orang kata apa unit berapa kita define kan, 6 unit, kata 6 unit tu sama dengan 6 cm lah kan. So 6 unit, 6 unit. Sum of radius, so maksudnya 6 tambah 6, 12. Kalau kurang, maksudnya dia overlap. Okay. Even kalau dia sekitar 11.9999 pun dia tak collide lagi. Tapi kalau dia dah 12.0001, dia dah collide. Dia siap. Kalau dia 12.001 dia terlebih. So dia tak collide lah. Tapi kalau dia 11.9999 tu itu dah memang dia dah collision lah. Dia dah berlaku collision lah. Mana dia less. Okay, less. Then the sphere is collide. Dia sangat simple, sangat senang. Okay. Macam mana nak dapat radius untuk, nanti depan ni kita terangkan untuk ABB ni, untuk sphere tu. Untuk objek ni kan. Okay, senang je nak buat dia. First kali, Alnap ni kita buat ni dalam contoh Alnap ni dia ada polygon kan. Dia ada polygon, dia ada titik. Titik tu panggil vertex. Dia, sorry lah, dalam dunia komputer grafik ni diorang suka namakan titik tu vertex. Okay, vertex. So ambil vertex tu. Kamu ada vertex, contohnya Alnap ni ada 1000 juga, 1000 vertex. Kamu cari nilai dia, contoh nilai X dengan Y dengan Z yang paling jauh lah.
Jauh. Paling jauh Paling jauh tu maksudnya macam mana? Contohnya kamu petakan, ambil contohnya kamu ambil macam remote, ni kat tangan saya ada remote kan, remote. Okey. Letakkan kat coordinate system kan. Okey. So kat coordinate system kamu ambil yang y max, y min. So ambil lah y max. Dia sama macam nak cari ni je, macam cari ABB, okey. Tapi in term of nak bounding ni pakai sphere, okey. So dapatlah y max dia sama dengan 9, y min sama dengan 2. Ni kamu ambil ni. So kamu letak satu anap tu, ataupun kamu letak anap tu dia punya dekat paksi, letak kat bawah ni lah, paksi dia kosong. Y sama dengan kosong, X dengan Y, X dengan Z tak pastilah sebab kita tak pasti dengan kosong kan. So dia bagi Y sama dengan kosong minimum, Y max sama dengan 11. Okey, 11. 9. Okey. Oh, radius dia mungkin 9. Tak juga, jangan lagi, tunggu dulu. Okey, tengok dah X pula. Oh, X min dia sama dengan 1. Oh, 1. Tapi Y tadi kosong, tak apa sebab kita X sama 1. Okey. Tapi boleh kita anjakkan ke X sama kosong, boleh je. Okey. X sama kosong lah. X kosong, Y kosong. Memang betul-betul titik paling ujung tu kita tak kosong. Kita ada kan. So, tapi X maksimum tiba-tiba 20. Oh, dan tu radius yang paling panjang boleh 20 lah. Tak pula. Tengok Z dulu, arah Z. Arah Z pula. Arah Z tengok Z pun kosong juga. Bagus. Z kosong, Z 5. Oh, kecil. So, radius yang kita boleh pakai adalah tadi dapat 20 kan? Kosong dengan 20. So, of course dah 10. Dapat 10. Okey. Dah dapat 10 tu, kita dah dapat dia punya radius 10, which is kalau diameter 20. So kita boleh balut dia anap tu lah. Tapi tunggu dulu. Macam mana nak balut kan? Susah pula kan. Okey. Tak apalah, ambil titik X. Kita start dengan dia punya first kali diameter tu kan 20 kan. Yang paling ambil titik paling atas hingga titik X paling bawah. So di situ kita buatlah macam kita ada, contoh kita ada ni, kita buatlah contoh buat satu titik. Contohlah kamu buat satu ada function, buat macam pakai, orang kata pun zaman masa kamu belajar pakai macam protector kan. Titik tengah senang lah, titik 10. Titik macam titik kat 10 kan. X dengan 10, mungkin dekat anap tu, dekat pusat dia ke dekat ni. Buatlah function untuk dia start berbound. Ni kalau circle lah. Kalau 3D ada cara dia lah untuk sphere. Rumus sphere tahu tak? Rumus sphere, kita tengok rumus sphere balik. So dia balut. Okay, itu yang berlaku. Okay, itu untuk sphere lah. So dah dapat satu objek. Function tu dah ada. Function tu kita buat asing. Nanti anything objek yang masuk ke, tak kisahlah alnap ke, kuda kepang ke, semua sebagainya. Bound, function kita ada function bound sphere. Panggil je bound sphere, alnap. Bound sphere dan kurungan kereta. Ni contoh kita buat function bound sphere tu, kita perlukan variable ataupun kita kena pass dia nama text file tu je, ataupun nama 3D file tu. Contohnya alnap.3ds. Bound sphere kurungan alnap.3ds. So dalam tu dalam function korang tu you guys letaklah function tu, dia extract data sini bla bla bla, extract bla 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 dapat. Ataupun kalau you guys dah buat satu function dah memang extract data tu kan. Lagi senang kan. Betul extract data tu, terus dia boleh extract data, terus dia buat automatic sphere tu. Dia tak perlu kita panggil-panggil pun. So bila kamu load the object, dia automatic dah klik semua dah siap-siap. Dia pre-define. Dia klik. Dia klik siap-siap lah. Mana upload load file alnap.3ds. Kemudian ada bawah tu ada function. Cari vertex lah, cari BV lah, cari BV sphere dan sebagainya. So kamu dah buat siap-siap. Senang lah, quite simple. Okay, quite simple lah. Kita dah cakap kan, tapi nak payment dia of course lah kan. Okay, next one. Okay, ni oriented BV. Oriented BV ni lebih kepada dia guna ada somehow like dia punya ada koordinat macam pakai vector based sikit ni. Dia quite complicated sikit. Dia macam ABB tapi ada dia punya unit orientation. Okay, so ABB can be defined as collection of 8 vertices or 6 planes, a 3 slab that combine together to create orientation page of parallel plane. Dia quite complicated. Nak sebut pun quite complicated. By Edison 2004. Okay, baru gini. Baru tu tak baru dah. Mana waktu you guys baru lahir tu dah macam baru keluar rupanya kan. Benda-benda ni kan. Dapat dahsyat dah. Kita ni zaman awal ni. You guys ni zaman awal juga tahu benda-benda macam ni. Tambah siapa yang tahun 2000 tu lagi tak wujud lagi benda ni kan. Baru nak mention OBB pada tahun bila tu kan. 96 katakan. Zaman saya lahir pun tak keluar lagi.
So diorang dah buat. Okay, that's why game engine tak ada wujud lagi time tu kan. Game engine wujud selepas era around 2000 ke atas lah. Kalau ada pun time tu mungkin sangat complicated. Dia guna, mostly guna ni lah. Yang benda default Spear, ABB. Tak ada lagi benda lain lagi time tu. Okay. Saya nak pergi pada ni, ABB contoh construction. Dia tak susah tapi saya nak setkan. Okay, contoh ni saya cakap tadi. For each triangle of the object, okay, kita check a minimum point. Ni sama sebiji macam spear setter swing. Dapatkan minimum point, dapatkan maksimum kan. Check, set. Okay. Satu untuk minimum, satu maksimum. Betul lah. Kalau kamu nak guna apa? Guna for lah kan. Kamu for loopkan semuanya triangle tu. Kalau ada 1000 for loop. Tapi apa? Ni dia predefined. Kamu load object, dia predefined. Seluruh game tu ada kan. Dia define, dia semua memang dah load. Okay. And then repeat for all the triangles. Kan semua nak buat. Okay. Itu yang berlaku lah. That's why kalau ada game, tapi kadang-kadang kita fikir macam mana game dia panggil semua benda ni. Apabila kita nak main game kan. Tapi dia dah buat semua lah. Dia dah calculate semua. Dia dah ada library dia. Sebab tu bila kita install game tu, dalam file-file tu dah tersembunyi dah. File library lah, file yang library tu ada yang DLL tu kan. Semua dah simpan semua ni function-function dalam tu kan. Kalau kamu boleh reverse engineering dia punya file tu lagi bagus lah kan. Tapi susah lah. Contohnya kita nak hack Forza Horizon ni kan. Dia punya collision pakai apa kan. Tapi mustahil lah, tak ada kerja kamu main dah. Sudah lah kan. Nak hack. Okay. So kita representkan dia. Ada max, ada min, min z. Sebab apa min z, okay. Ni macam kita setkan lah. Minimum z, maximum z. Ini anggaplah pasti 0, 0, 0 paling kecil. Tu z. Tapi ni z ke belakang. Dia setkan max z tu ke belakang. Sedangkan ke belakang tu negatif kan. Tapi dia setkan kalau ke belakang tu positif. Boleh juga. Dia nak namakan z. Ni kalau ke belakang dia, maknanya ikutlah z kamu kalau ke depan positif ke negatif. Ikut itu kamu punya function kan. Kalau sini nampak. Jadi contoh dia setkan sini sebagai minimum, maksudnya sini 0, 0, 0, minimum tu 0, tapi z ke belakang tu sebagai positif. Ikutlah, tak kisah pun. Kan? Okay, kemudian setiap vertex tu, ni nampak ABB ni, kamu kena namekan conversion dia. Satu ni titik 1, titik 2, 3. Kita akan simpan ni, store all the value. Okay, simpan. Macam mana? Gunalah variable kan? Okay. Gunakan GL Quartz. Kalau dalam OpenGL ada GL Quartz pemanggil. Okay. Sebab kita kena nak draw something memang kena guna library. Ada yang guna SFML. Itu ada cara dia. Cari cara dia. Macam mana dia nak draw. Okay. Ataupun nak nak buat ni punya ni. Okay. So for every I until I equal to 6. Ni yang tadi tu lah. Kan 6 kan. So kita kena dapatkan koordinat dia. Nak buat satu. Kita nak mula gunakan menggabungkan titik-titik ni. Kita dah ada titik-titik ni. Anggap kita tak tahu ke kita ada titik ni semua je. Kita hanya ada min, ada x min dengan max, ada y min dengan max, ada z min dengan max. Kemudian kita semua tu dah ada. Nombor satu ni kita simpan min x, max y, max z. Tapi kita simpan koordinat ni kita simpan juga ni. Mesti ada. Satu ni mesti ada koordinat dia. Contohnya mungkin 1, 1, 1 ke kan. Kena simpan. So simpan. Kita kena lukis dia. Ni lukis pakai ni dalam saya punya dalam PhD saya lukis pakai GL Vertex 3F. Ikutlah graphic library yang kamu guna. Yang ni saya guna OpenGL. Kalau kamu guna yang graphic library yang lain, DirectX ke apa tak kisah. Dan dia ada draw dia punya ni kan. So dia buat dia loop kan. Dah siap surface. Okey, kita kena tampal lah lepas tu kan, kena lekatkan. Okey. So lekatkan. Kita lekatkan, function lekatkan tak ada pula kan? Tapi patutnya satu function untuk lekatkan sini di mana dia akan ada nama sebagai index. Index tu kita setkan dia kat mana posisi dia dalam koordinat tu. Dia ada temporary koordinat yang kita boleh nak gunakan untuk gabungkan dia punya ABB tu. Kemudian kita masukkan ke dalam linear koordinat dalam game tu ataupun virtual apa yang kita pilih. Okey, ini okey. Next one adalah part ni adalah matematik. ABB tadi dia dipanggil sebagai ABB sebab dia punya axis dia punya paksi dia, paksi dia tu sentiasa align. Dia objek tu rotate macam mana pun dia akan maintain orang kata apa, maintain set lah. Tadi kamu sikit. Kamu boleh Google juga ni sebenarnya. Okey, contohnya ABB position. Volume.
okey, mana dia? Sekarang ni. Bounding box tu dia. Mana yang dia rotate tu nampak ah. Macam ni contohnya lah, nampak dia memang maintain. Kalau contohnya macam dia punya karakter ataupun ni untuk image boleh juga object detection. Kalau objek tu tak kisah bentuk macam mana pun dia akan follow exactly, dan dia tanpa dia rotatekan dia punya box tu akan maintain in orang kata apa, direction dia. Okay, dia Y dengan X ataupun Z, so dia akan maintain macam tu. Dia tak yang lain lagi. So macam ni dia maintain lah. Kalau benda ni berpusing, dia tetap maintain juga. Betul lah ni. Ni tak kekelik. Ni dia nampak juga sikit-sikit. Dynamic ABB dia pun sama je. Object localization pun sama sebab banyak macam sama. Okey, ni pun. Okey, kamu tengok nampak dia kan dia teapot tu berpusing-pusing dalam dia tapi maintain dia punya ABB dia. Okey. Dia tak berubah pun. So di sinilah datangnya tadi ni kita nak kena update dia punya value dia. Okey, yang ada dia punya min max tu semua. Okey, dengan menggunakan matrix. Okey, matrix ni macam mana? Dalam OpenGL dia guna 4x4 matrix. So ini dia mentionkan. So ni saya guna vektor. Dalam vektor F ni, vektor ni maksudnya dia simpan dalam bentuk vektor lah. Okey. Vektor selalu ada dot ni, benda dot. Kamu boleh guna bentuk yang variable biasa. Okey. So kami guna variable gunakan vektor. Okey, dia dot lah. Dot x, dot y, dot z kan. Okey, so kita akan simpan dia punya value tu dalam ni. Okey. So cara implementation ni macam ni, contoh ni memang nak tu ni memang buat. Okey. So matrix dia, so nampak. So transform dia, matrix dia memang 4x4 sebab OpenGL guna 4x4. So kalau tak pasti kalau yang lain macam mana, macam mana, tapi kalau saya nak faham kemudahan konsep, tak faham tak apa ni. Maintenance tak faham tak apa. Ini cara dia, kita ambilkan variable tu dan saya declare dalam ni sebabnya kita nak benda tu, dia variable tu sentiasa berubah. So sentiasa berubah menyebabkan kita kena sentiasa update dan transformkan dia, okey, dengan variable yang baru. So bila variable baru dia akan pass V ni kepada orang kata apa, yang kita punya function yang kita boleh update dia punya ABB tu. So akan jadi macam tadi tu, yang dia update dengan kotak dia. Kalau pusing macam mana pun dia akan update dengan kotak. Itulah function sebenar ABB. Kalau kamu tak update, dia akan jadi sebagai OBB. Dia tak ada masalah buat macam tu. Tapi untuk collision testing dia nanti lain untuk ABB. Dia ada parallel punya, dia ada pakai slab base punya testing. Okay. Jadi itu yang menyukarkan sikit. Okay, tapi set ke sini ada dikatakan ABB. Okay. So ini contohnya dalam matrix. Ni OpenGL ni, saya bagi expansion sikit. OpenGL kamu boleh baca kat sini. OpenGL use 4x4 matrix for information. Selalu bawah ni kita tak set dia kosong je, tak buat apa pun. Sebab tu kamu tengok back balik. 012 mana pergi nombor 3? Tak ada. 4, 5, 6, 7 mana tak ada. 4, 8, 9, 10, 11 pun tak ada. Sebab apa? Saya nak guna 3x3 je, tapi OpenGL bagi sampai 4 dalam 4. Saya tak guna pun. So saya guna yang atas saja kan. Itu yang penting. Sebab apa 4x4? Saya pun tak pasti sebab apa 4x4, tapi memang implementation dia saya gunakan 3x3 macam ni. Okey. 4x4 tu mungkin untuk Samsung Light macam dia punya ada melibatkan time ke ataupun ada lain-lain kot, okey, yang boleh digunakan. So tak pernah guna lagi untuk yang 4. Okey. So dia kata sini OpenGL 4 different type of matrices, model view, projection. Ini menggunakan matrix lah. So mesti kita kena on atau off dia punya ni. So matrix mode. Okey ni kita panggil dia matrix mode. Model view lah selalunya.
Okay, tu kita gunakan untuk transform. Okay, next one. Okay, okay, ni transformation. Contohnya, okay. By using example of P, ni memang maksudnya contoh. Ni satu objek yang dah dibalut dengan ABB, okay. So P ni dia affected by rotation metric of M, okay. Ada M transformation ni, dia rotate. Tak kisahlah macam mana pun rotate. Resulting in rotation pressure from P to P, apa ni, P tanda ni kan. Okay, berubahlah kan. Koordinat ni berubah. Okay, berubah. So objek dah berubah. So P ni kena update ni. So the first three column M kosong dengan 10. Tadi kan ada kosong sampai 10 kan. Tapi kecuali nombor 3, 7. Oh bukan, kan. 3, 7 apa? 3, 7 dengan 10. Dengan 11. Okay, tak perlu. So 10 untuk dia update. So dia bila update. So the vector V tadi dia store the new variable tu. Okay. And then multiply. Ada formula dia memang ada yang tu. Gunakan formula yang tu. Okay. Untuk dia dapatkan new updated value. So benda ni dia akan keep on ni lah. Selagi kita rotatekan ni, selagi tu dia akan berpusing. Itu yang berlaku lah. Okay. Kita dulu zaman dulu memang suka main anak ni lah. Anak ni mana anak ni. Kalau kamu cari ni Stanford Bunny ni. Sekejap benda dia. Ni. Ini adalah model Stanford. University of Stanford lah. Stanford STANFORD. Carilah Stanford Bunny. Dalam tu ada banyak lagi arkib-arkib dia. Model ni sangat popular di kalangan yang bidang area collision, kriptografi dia banyak gunakan. Okay. Dia scan. Dia bukan scan anak betul. Dia scan statue anak ke anak yang dah memang bentuk patung kan. Dia scan. Pakai mesin scanner lah. Scan tu very detail. So yang paling detail pun dia punya polygon dia sampai 1 juta tu. So sangat detail. So tapi yang digunakan untuk konten grafik mostly diguna yang setakat beberapa ratus polygon ke dalam tentu je. Sekadar nak gunakan untuk proof of concept. So banyak untuk proof of concept dia punya condition lah. So nak testing. Kan? Itu yang berlaku lah. Okay, next one tadi boleh. So itulah untuk permutation ABB. Okay, next. Dah habis dah. Okay, ni sebelum antara yang last lah. Okay. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan space subdivision. Space subdivision ni sebagai knowledge je, senang dia bangkitkan. Okay, space ni yang saya mention dekat 3, 4 kat sini, dia taklah semuanya termasuk. Dia ada banyak lagi sebenarnya, pelbagai teknik lain. Even yang tadi BV pun kan ada banyak. Bukan saya terangkan just ABB, sphere tu mostly dah kan. OBB pun saya tak nak explain sangat sebab dia complex. K-dot pun lagi saya tak explain. Okay. Ini pun salah satunya uniform subdivision. Contohnya kamu satu environment. Sini ada pokok kamu, sini ada rumah, sini ada rumah lain karakter, satu environment. Kamu subdivide kan. Bahkan ada yang gabungkan subdivision dengan ni. Contoh, penggunaan subdivision, space subdivision ni sangat luas. Contohlah kamu buat game. Dahlah kamu open world. So apa yang kamu buat? Kamu hanya perlu load bahagian yang dapat yang sekeliling karakter tu je. Okay. Dan juga yang selepas yang bakal karakter tu mungkin akan datang. So contohnya kita kat sini titik hujung ni. So kita kena load 1, 2, 3 ni lah. Tapi kalau boleh load sampai ni. Sampai tahap karakter tu boleh tengok. Okay. Yang ni jangan load lagi. Ni kita save dalam kita tak load. Ada cara dia. Tu ada algorithm dia. Mungkin culling system kan. Tapi dah ada dah. So dia gerak je ke table ni, dia ubah sikit, dia akan load lah. Load. So yang belakang bergerak ke tengah, belakang ni dia reserve memory. Tapi kalau memory dia cukup, dia boleh lah load semua. Dia kena sebab tu lah game testing ataupun programmer dia kena test semua benda. Takutnya berat sangat kamu nak main kat mobile sekali berat. Asal berat ni game. Kan? Sedangkan kamu pergi load semua kan. Kalau pakai low poly tak apa juga, ni dah bukan low poly, complex poly kan. Lepas tu bagi balun tak ada culling system, semua environment open world tu kamu pergi tak ada culling. Mana tapi dalam game engine mesti dia dah automatic. So jangan risau. Dia dah automatic. Bila kamu dah build dia punya game tu, dia dah automatic punya. Tapi dalam in term of kalau you guys nak develop game engine sendiri, kamu kena ada benda ni lah. Kesian nanti orang guna game engine kita, alamak buat open world sekali berat nak mampus kan. So itu nama dia culling system Yang sistem tu kena resetkan. So ada pelbagai sebenarnya, ada quad 3 ni apa, dia size tak sama. Ikutlah, kalau sini macam ada bangunan besar, dia bukan besar, biar dia besar kan, biji. Okay. Ada KD3 ni macam tak detik. Yang ni BSP3 lagi kompleks.
Kadang pelik macam mana? Kenapa orang tak guna yang ni je? Okey, kenapa tak guna ni? Okey, tapi sebenarnya dalam dunia macam ni kamu kena anggap bahawa dalam dunia ni kita orang sentiasa nak improve benda lah, macam kereta lah. Katakan kereta yang cakap kereta tu nak keluarkan contohnya Honda City kan. Lepas 5 tahun orang nak tengok model baru kan. Kadang-kadang improve pun tak sangat. Letaklah apa, lane switch kan, contoh lah, tambah satu. Enjin kadang-kadang ubah sikit kan. Tak ada ubah ke, kadang tak ubah pun kan. Letak je enjin tu bentuk baru ke apa, tak tahulah. Nanti lagi 5 tahun keluar lagi baru nak facelift yang baru kan, bentuk macam mana kan. Dah kali macam Tesla truck tu lah senang sikit kan, lagi futuristik kan. Siapa yang boleh pakai Tesla truck, boleh lah tunjuk kat Malaysia ni pakai Tesla truck kan, nampak lagi futuristik ni. So itu yang berlaku lah, so sama dia for dia orang punya application lah. Mungkin dia guna BSP3 ni for image kan, image. Ada objek tu terlalu macam bernyerong semua sebagainya. Sebab dia application dia bukan dekat condition je atau fizik je, tapi banyak benda. So dia buat dia, tapi boleh digunakan untuk ni. Okay. So ni saya explain kan. So how you reconstruct spare BB in OpenGL. So macam mana tadi saya tunjukkan macam tu dalam ni kan, OpenGL ataupun Relic lah. Okay, nanti ada satu topik dalam Relic di mana dia akan tengok condition. Kamu boleh test tengok ke situ lah. Saya akan buat dalam bentuk daisy lah supaya kamu boleh, dan view adjustable sikit supaya kamu boleh, orang kata apa, main-main dengan dia punya ni lah. Tapi mungkin yang last ni tak perlulah kita nak, betul mungkin kita buat dia hantar sebab kamu pun nak ni, kita sebagai kamu lab sheet tu sebagai kamu nak explore je macam mana kan, how the collision tu work. Tapi saya nak beritahu kamu, okay ni last slide ni tak ada apa dah slide ni. Tak ada lah, okay. Bahawa macam mana game engine tu dibuat, kita tengok, kita memang nampak kita guna kan, kita guna game engine. So kita at least kita dapat sedarlah bahawa bila orang tanpa programmer ni berusaha keras untuk nak bagi game engine dia gunakan dengan keadaan terbaik lah kan. So implement teknik terkini sama macam Unreal 5 kan, Unreal Engine 5 yang letak Nanite ni teknologi kan, Nanite teknologi. So digunakan polygon yang berjuta tu boleh sangat detail kan. Okay, so that's the most beautiful thing about being a game programmer lah, ataupun game developer yang terlibat dalam programming ni. So in term of artist artist pun memang perlu, contoh dia buat model yang cantik dan sebagainya. Tapi dalam bidang yang programmer ni sangat diperlukan juga. Walaupun tak buat game engine, tapi at least boleh bantu tim yang buat game asset ni buat yang something yang contoh dalam Unity ataupun Unreal memang dah ada functional, tapi kamu boleh buat lagi furthermore kan. Maknanya kamu buat something yang Unreal Engine pun tak bagi, tak ada benda tu, tapi kamu boleh buat implement kamu punya sendiri. Contohlah kan, condition kamu sendiri. Sebab tak semestinya kamu gunakan yang default, kan? Itu lah contohnya lah. So being a game programmer ni sangat membantu lah dalam berbagai sudut. Okay, itu yang berlaku. Habis dah. Okay, so dalam Reddit tu ada contoh, dia tunjuk terus lah reddit.com sample bawah sekali. Boleh cuba main-main dengan ni. Mana ni? Yeah, this one, I think this one. Physics. Okay. Terus rest mama tu dekat polygon. Tengok. Bulat, sphere, circle. So boleh tengok ke bawah formula dia ni. Mana formula dia? Rasanya dia tak letak sini formula dia ni. Rasanya dia dah panggil saja. Dia terus panggil. Okey, betul. Dia tak. Dia just dah terus ada kat sini. Okey. Ini functionnya memang dia dah built in. Yang ni pun dah ada built in kot rasanya. Yes ni. Create physics body circle. Dia ambil dia punya data di sini. So nak tengok sini boleh tak? Atau dia expose tak? Ada tak dia expose? So ini mudah-mudah lah dah kita guna.
Tapi kalau kita tengok balik yang function, contohnya function yang untuk ABB ataupun yang sebenarnya memang dia ada automatic operation. Itu baru dia punya collision ni je. Dia tak ada set sini mana dia. Maksudnya tak ada setting ni. Setting ni mostly dia dah setkan dalam ni. So bila dah set dalam ni maksudnya dia tahu diri dia bila create physics body circle ni, function ni dah ada function untuk dia detect sendiri. Mana kalau dia dah dibound, dia dah objek tu dah dibuat, dia akan automatic check kalau ada sekeliling dia ada benda objek lain untuk dia berlanggar. So that's why dia akan jadi tu lah. Okay, so semua sini cuma kalau kita tengok sini semua just create and then vertical and then ni draw je, tak ada apa. Ni draw je, dia tak test something pun. Okay. So itu yang berlaku lah, dia tak ada apa-apa. So dia just mostly dalam ni lah. Dia dah ada function dalam ni. Okay. Tak dapat tunjuk lah tapi itu yang berlaku lah. Ni dalam ni. Okay. Yang lain nak tak? Yang lain aslinya ada buat box atas ni ada ni. Tapi tu pun dah siap buat ni satu lagi ni. Atas ni sekali. Mana dia? This one kan? Ni selected ni. Yes, this one. Get array condition. Ni check condition. Dia ada macam ni. Ini pun dia dah ada functionnya. So dia dah built in. So you guys tak perlu risau apa benda lah tu. Okay. Okay, so guys, so stop editing sini. Tutup chat sini lah. Stop recording. Okay.